Dalam majlis yang sejarah ini, amat wajar kita kembali kepada tujuan Felda Global Ventures Holdings Berhad ini disenaraikan saham FGVH di papan utama Bursa Malaysia. Keputusan penilaian ini dibuat berdasarkan kepada dua sebab ataupun rasional utama. Pertama, ianya adalah menepati hasrat yang telah ditetapkan supaya dalam abad ke-21 ini Felda dapat dibangunkan dan Felda dapat melalui satu transformasi besar yang bersifat satu lonjakan berganda daripada sebuah organisasi yang bersifat domestik dan tempatan kepada sebuah pelaku global yang penting lagi berjaya. Inilah sebabnya kita amat peka bahawa perjalanan 56 tahun yang lalu itu akan memasuki satu fasa yang akan membawa kepada pengiktirafan Felda sebagai satu badan yang boleh disifatkan sebagai truly multinational commodity company. Saya juga rasa begitu bangga bahawa penilaian ini telah mencetuskan penerimaan yang luar biasa sehingga kita ke depan dengan satu masalah baru, iaitu bagaimana nak memenuhi kepuasan semua pihak yang memohon saham Felda Global Ventures ini. Walaupun orang kata it's a nice problem to have, it's a problem of success, tapi kita juga terpaksa membuat keputusan yang sebaik dan seadil mungkin. Saya juga ingin memaklumkan bahawa penilaian ini mencatat 2 dekade yang bersejarah bagi Felda dan bagi negara Malaysia. Iaitu penilaian ini merupakan yang terbesar di Asia bagi tahun 2012. Dan IPO ini merupakan yang kedua terbesar di dunia pada tahun ini selepas Facebook. InsyaAllah dia prestasi Felda Global Ventures ini lebih baik daripada Facebook, saya kira. Saya juga tertarik hati kepada perkembangan yang walaupun mungkin contoh yang kecil, tetapi menggambarkan bibit-bibit transformasi Felda untuk menjadi sebuah
organisasi yang bersifat global dan multinasional. Yang pertama, separuh daripada doa yang dibacakan tadi dibaca dalam bahasa Inggeris. Ada ayat, "Oh Lord, do not forsake us." Saya tak tahu lah sama anak penuka faham ni, tapi dia dalam doa tadi sebahagian dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, wakil penuka dalam lembaga pengarah Felda dah ada nama glamour ni, Pak Sam. Jadi Sam tu dah nama global dia, ataupun nama glamour. Tuan-tuan sekalian, sebab yang kedua pengarah ini dilakukan ialah kerana kita ingin menjana kekayaan. We want to create wealth. Dan kaedah yang paling berkesan yang boleh menjana kekayaan secara lonjakan berganda ialah melalui pasaran. Iaitu kalaulah syarikat kita mempunyai track record yang begitu memberangsangkan, kita senaraikan saham syarikat kita, permintaan dari pasaran itu boleh menyebabkan nilai aset kita itu melalui saham kita boleh memperolehi nilai yang berlipat ganda melalui saham-saham kita yang disenaraikan. Tidak ada cara lain yang boleh menjana kekayaan yang begini besar lagi pantas. Oleh itu, jika kita nak aset yang kita telah bangunkan sejak 56 tahun yang lalu itu, dan juga pembangunan plantation ladang yang tidak ada penurunan yang terlibat dalam eksersis ini, maka cara yang terbaik ialah untuk kita menyenaraikan saham-saham Felda Global Ventures tanpa mengorbankan, tanpa menyentuh tanah yang dimiliki oleh para penuka, dan tanpa kita menjual tanah tersebut yang dimiliki oleh Felda Holdings itu, kita pajakkan sahaja. Jadi pada jangka panjang aset itu masih lagi di dalam tangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini juga selari dengan janji yang saya telah buat dalam ucapan belanjawan bulan Oktober yang lalu, di mana saya telah mengisytiharkan bahawa para broker akan mendapat hurian runtuh, dan pengumuman hurian runtuh itu saya telah buat dijangka pada awal bulan ini dalam satu suasana yang cukup meriah, kerana tafsiran hurian runtuh itu tidak diketahui umum. Dan bila saya umumkan, agak meriah, ataupun bahasa orang faham goga juga lah majlis tersebut bila tahu jumlah yang akan diperolehi oleh para penuka. Round pertama, ketua keluarga telah terima RM5,000. Saya janji isteri penuka atau isteri-isteri penuka akan dapat RM5,000. Cuma saya tak umum bila dia akan dapat RM5,000. Dalam majlis ini saya nak umumkan
yang ketua isteri penuka. Saya nak umumkan bahawa sempena Hari Penuka 7 Julai dan sempena peresmian Menara Felda yang baru pada 7 Julai, Felda akan beri pusingan kunduh sebanyak RM5,000 kepada isteri para penuka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada sejumlah 255 juta 371,000 saham terbitan penawaran munsyid yang mewakili 7% daripada modal saham terbitan dan berbayar dibesarkan FGVH sebanyak 182,408,000 saham terbitan diperuntukkan kepada para pekerja dan para pemuka Felda yang layak serta mereka yang telah memberi sumbangan kepada Felda. Manakala sebanyak 72,963,000 saham terbitan diperuntukkan kepada orang awam Malaysia. Maka apa yang didakwa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bahawa para pemuka akan dimanipulasikan oleh kerajaan dengan penilaian ini, maka dakwaan tersebut tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa penilaian ini akan melonjakkan Felda melalui Felda Global Ventures untuk menjadi sebuah syarikat bertaraf dunia, maka kita telah mengambil keputusan untuk mewujudkan strategic alliances dengan syarikat-syarikat komoditi yang begitu besar, iaitu Dreyfus Commodities Asia dan Vitol. Saya percaya bahawa untuk menjadikan Felda ini FGV lebih berjaya, kerana prestasi itu begitu luar biasa. 61% tambahan setiap tahun keuntungannya merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Jadi untuk kita pastikan bahawa prestasi ini mampan sustainable, kita perlu mewujudkan rakan-rakan kongsi strategik yang akan dapat mempuaskan lagi market possibilities untuk FGV ini di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah itu dua sebab yang saya telah sebutkan tadi, secara umumnya langkah penilaian ini memang menepati program transformasi ekonomi yang telah pun dilancarkan oleh kerajaan ataupun ETP. Dalam erti kata, kita nak supaya bursa saham kita bertambah dari segi likuiditinya. Kita nak mengurangkan peranan kerajaan dan mengutamakan peranan sektor swasta. Kita nak wujudkan lebih banyak syarikat-syarikat yang merupakan regional champions and global champions, dan inilah caranya bagaimana penilaian ini boleh membantu kejayaan ETP yang sedang diusahakan oleh kerajaan dan sekaligus membantu kita untuk mencapai
wawasan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Saya percaya penyelenggaraan FGVH ini membantu meningkatkan sumbangan keluaran negara kasa GNI industri sebanyak 125 bilion kepada 178 bilion ringgit menjelang tahun 2020. Saya percaya bahawa dengan langkah ini FGVH berada dalam kedudukan yang baik untuk menggunakan sepenuhnya kedudukannya sebagai pengendali minyak sawit yang ketiga terbesar di dunia melalui pemilikan 49% saham dalam Felda Holdings Berhad akan berkembang dengan lebih maju lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada permulaan yang serba sederhana, kita sudah kesampaian kepada satu detik yang begitu besar pencapaian yang mungkin tak dapat diimpikan oleh kita. Penyelenggaraan ini memenuhi aspirasi Felda yang mana pada sambutan 50 tahun Felda saya telah menggariskan 5 teras Felda yang mana penyelenggaraan ini menepati ke-5 teras yang telah digariskan pada masa tersebut. Saya amat berharap bahawa para peroker Felda akan terus memberi keyakinan kepada penyelenggaraan ini dengan terus melabur dan menyimpan saham-saham mereka untuk jangka panjang. Ingatlah bahawa kalau kita tabah dan sabar, insya-Allah Tuhan akan menambahkan lagi rezeki kita. Seperti mana ketabahan tuan-tuan dan puan-puan selama ini sebagai peroker, maka para peroker hari ini merupakan golongan yang sudah dapat pendapatan sederhana dan segala kemudahan yang dapat kita sediakan selama ini. Saya percaya bahawa pemilikan saham FGV ini akan menambah pendapatan yang bakal diperolehi oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperkara lagi yang saya nak sebutkan di sini, bahawa kita telah merancangkan supaya kejayaan Felda tidak hanya untuk peroker saja, tetapi kejayaan Felda adalah berasaskan pada prinsip kita dapat berkongsi kemakmuran dengan rakyat Malaysia pada keseluruhannya. Sebab itulah sebahagian besar daripada senarai kita, saham-saham ini kita peruntukkan kepada PNB, kepada KWSP, kepada Lembaga Urusan Tabung Haji, kepada LTAP dan badan-badan yang lain, supaya dengan ini kita dapat melimpahkan kemakmuran kejayaan Felda, juga kemakmuran kepada rakyat Malaysia dan negara pada keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa apa yang kita lakukan ini adalah sebagai menepati amanah yang telah ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak ahli saya, dan saya sebagai menteri bertanggungjawab atas urusan Felda dan rakan-rakan saya yang lain tidak sekali-kali akan membiarkan sebarang kemudaratan menimpa Felda dan masa depan badan yang telah banyak berbudi dan berjasa
kepada bukan saja 112,000 keluarga Felda, tetapi generasi terkemudian dan juga kepada negara pada keseluruhannya. Kita tetap akan memperjuangkan Felda sebagai satu institusi lambang kejayaan dan kebanggaan rakyat Malaysia. Saya berdoa agar penyelenggaraan FGVH ini dengan izin Allah juga akan dapat kejayaan yang sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.